Halo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Makasih Fadil Ustaz Lutfi Amir bin Saidin yang dikasihi ayahanda Tuan Imam dan pengurusi Masjid Al-Badar, ahli-ahli jutaan kuasa takbir Masjid Al-Badar, tuan-tuan para pegawai yakni imam-imam Bilal Siak, saf kepimpinan masyarakat seqaryah atau setempat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian berada di hadapan yang mungkin tidak selayaknya untuk berada di depan ini. Dan saya yakin yang datang ni pun bukan calang-calang orang. Mereka lebih a'lamu minni, mungkin lebih mengetahui dan alim daripada saya. Namun mereka ingin mengimarahkan taman syurga. Dia datang, tengok ni ada ustaz pun, ada ustazah dan sebagainya. Bukan sekadar nak menuntut ilmu, sebab ilmu penuh di dada, cuma nak berkongsi ilmu yang ada, ataupun nak meraih makmurkan taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak nafikan semakin sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Lutfi sebut tadi, semakin mungkin terkikis ataupun semakin jauh daripada jiwa sanubari masyarakat pada hari ini, yang mana para ulama-ulama kontemporari pun ada menyebut nak tengok bagaimana masyarakat dilihat kepada masjid One Stop Center ataupun OSC yang banyak dibuat, telah dikertas kerjakan oleh IPTA, termasuk UKM bekerjasama dengan universiti di Thailand. Kita kerja tentang kepimpinan dalam masjid, satu perkara yang cukup penting kerana nak memakmurkan masjid. Dan begitu juga lah sebaliknya. USM pun ada kertas kerja dia, banyak buat dah tentang Bak Imarah Masjid. Saya rasa pengalaman saya jadi imam masjid daerah daripada tahun 1998 sampai 2006, masjid daerah Kuala Selangor atau Masjid Sultan Ibrahim Kuala Selangor. Jadi menjadi imam dan juga terlibat dengan kursus profesionalisme imam-imam Selangor dan Selatan Perak, juga tahsinul khutbah, cara nak membetulkan baca khutbah, yang mana merugikan para jemaah bila khatib tidak pandai nak menarik perhatian
bila menyampaikan khutbah seolah-olah sedang baca, bukan sedang menyampaikan. Berbeza, baca dan menyampaikan mungkin berbeza bunyi dia. Pun ada juga, ada orang yang bila kita buat program imam-imam di sebuah negeri, dia baca teks khutbah tetapi saya yang jadi juri pun saya tak ketahuan dia cakap apa. Lalu saya tanya Tuan Qadi, pandangan saya ialah, minta maaf bahasa kasar, ente kena tamatkan perkhidmatan dia. Sebab saya diberi amanah, saya kena betul. Lalu Tuan Qadi kata, payah Syekh, sebab dia ni kabel besar. Oh, kalau main kabel tak payah panggil saya jadi juri. Nak contoh gitu maksud saya. Jadi dalam bab-bab ini, sebab tajuk kita ni menggamit. Menggamit ni mungkin ayahanda fi'il, isim fa'il. Menggamit, maksud dia siapa yang gamit? Menggamit ahli qaryah supaya imarahkan masjid, tu tajuk dia. Mana barisan kepimpinan masjid lah. Ni bagi contoh. Kalau Nabi sendiri biar cucu-cucu dia duk main, duk berlari dalam masjid, biar budak-budak muda duk lari dalam masjid, bila habis solat Nabi makit, Nabi jom, siapa nak belajar memanah, mari saya ajak. Sahabat-sahabat waktu kecil lagi cerita, kami serbu Nabi, kami memanah. Bila Nabi tengok kami lari dalam masjid, Nabi panggil, "Mas, siapa yang lari kuat dapat pegang jubah saya dulu, saya akan bagi dia hadiah." Maka sahabat cerita, aku yang lari cepat dan dapat hadiah. Cerita-cerita ini telah dirakamkan dalam hadis sahih, ada sebut. Itu nak cerita bagaimana Nabi sebagai penggamit yang hebat. Ini bagi contoh dia. Banyak benda. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut tentang kalimah aimarah, itu aimarah. Kita tadi gamit, penggamit tadi ni kita akan kupas dengan masa yang ada. Bila sebut aimarah, kita lihat dalam kitab Fatwa Al-Azhar sendiri pun, ini semua kita kerja ni saya cakap. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar, iaitu disebut tentang makna imarah masjid ialah pertama membina masjid. Maksud dia siapa yang pakat bina masjid, dia orang yang mengimarahkan masjid. Dulu saya main sini ayahanda tak macam ni. Saya turun bahai press, Tuan Hasrul Nizam pembik saya, kita punya pegawai Kementerian Dalam Negeri di sini. Jadi saya main subuh sini, lalu pihak surau kata start buat kuliah subuh. Saya pun dah tak rancang apa, daripada nak menyorok kedai tak buka. Jadi harap dapat makan free lepas kuliah tu. Alhamdulillah dapat makan. Dia belanja. Sarapan menyorok lah kita orang Kedah ni. Jadi ini saya mari dan saya pula bertemu dengan Ustaz Lutfi pada hari ini. Jadi nak beritahu dalam bahasa mudahnya, siapa yang bayar, siapa yang bina masjid ni. Ini ta'rif, definisi of atau meaning of imarah. Imarah ni bangunan. Imarah ni membangunkan. Itu kalau pergi mana-mana, ma ismu hadhil imarah, apa nama bangunan ini? Ismu hadhil imarah, imaratu parlimen, bangunan parlimen. Disebut imarah, apa nama ni? Ain. Ya, bukan dengan iktimah, di i'timah ataupun mu'tamir ataupun ma'imarahkan dan sebagainya, mu'tamir umrah dan sebagainya lah. Maksud dia panggil membina. Siapa yang bina? Siapa yang bina masjid ni? Ini contoh dia. Siapa yang usaha? Siapa yang addalu alal khairi kafa'ilihi? Siapa jadi penunjuk, pendorong kepada bina masjid? Dan mungkin mereka dah mati lama dah. Maka pahala Allah larang putih dari orang. Falahum ajrun ghairu mamnun, ghairu maqtu', tak putih. Siapa bina sampai kiamat. Itu imarah. Kadang-kadang dia tak main masjid pun. Dia duduk KL, ni kampung dia hantar duit main 15,000. Ya, ada seorang pengetua sekolah pension perempuan, 250,000 duit dia, duit apa? Gratuity. Dia bagi kat masjid Taman Kesuma semuanya. Ya, iaitu Profesor Dr. Najib, Ketua Jabatan Quran Sunnah UKM, beritahu kat saya. Dan kutipan dia orang dapat dalam masa setahun lebih kurang dekat hampir puluhan juta. Kenapa? Kreativiti kepimpinan dalam masjid itu sendiri. Dia rajin.
Datang seorang cikgu tu, ibu tunggal lah, laki pun tak ada, nak pergi Europe tak boleh, laki tak ada, tak syok, takkan nak pergi cari masalah. Dia main masjid, dia bagi 250,000. Kan? Tak apa ke cikgu? Tak apa tak ada. Seorang pengetua sekolah di Pulau Pinang naik kapal terbang saya di Pulau Pinang. Dia naik kapal terbang, saya duduk seat depan kali. Dia duduk nombor 1, nombor 2 belakang. Dia kata, "Ustaz, Aslim boleh duduk ke?" "Ya," kata puan. "Tak apalah, saya ni cikgu, bekas pengetua. Boleh tak bagi nombor ustaz sekian-sekian?" "Boleh deh, saya baru duduk forum dia kat Penang ni malam tadi." Dia bagi, saya bagi nombor ustaz ni. Dia buka Mak Tafiz. Cikgu ni bagi, lepas 2 minggu jumpa bagi 56,000. Duit dia sekian-sekian. Dia kata, "Assalamualaikum Syekh, terima kasih banyaklah tolong kenal. Anak nak pakai tu untuk buat apa nama ni, TT dia buat jambatan." Alhamdulillah. Tanya soalan, "Tak apa ke cikgu? Tak menyesal ke cikgu?" "Tak apa," kata. Cikgu pun seorang je, laki tak ada. Siapa nak cari pengetua, tu pengetua tu. Semua pengetua, bila pencen laki mati dulu. Banyak gitu bunyi dah. Kan? Lepas tu, lepas ceramah tu, tempat forum tu, tak buat apa lagi. Lepas ceramah. Malam tu kutipan lebih kurang hampir kat 60,000. Forum. Kemudian datang seorang makcik tua, pun laki meninggal juga. Dia buat emas kelongsong, berkah dalam kain, dalam plastik tu. Noh, kawan saya kata, "Ingat duit silin?" Dia kata, "Ustaz, buka elok-elok Ustaz, tu barang kemas makcik." Tengok tu dia, sak-sak botol pipi timang gedebuk dapat kat 20,000. Dan dibuat jambatan, lepas tu setengah pada dia mati, dia meninggal dunia. Siapa yang bina tempat tu? Siapa yang bina? Dalam hadis sahih sebut, seorang bapa meninggal dalam kubur. Hari tu malaikat mai beritahu kat dia. Dia kata, "Tuan, tahniah, good news." Dia tak cakap, "Mutih lah saya tambah." Berita gembira. Apa berita gembira? Level naik sikit. Dulu tangga 2, naik tangga 1. Pasal apa? Anak tuan diderma, dia wakaf atas nama tuan. Tengok. Siapa dapat? Pasal apa? Pasal dia membina. Ni kita orang tak perasan. Saya belajar di Pakistan 7 tahun ayah anda, Tuan Imam. 7 tahun. Bukan di mak ayah saya. Saya duduk ngentuk saya di Pakit Mega. Bukan duduk kat simpang, cokong seorang tu orang gila. Kampung tu simpang Kit Mega, bukan duduk simpang orang bodoh, pakai seluar pendek. Kan, berak tepi jalan dah. Nama glamour simpang Kit Mega. Saya duduk susah. Saya pergi Pakistan 7 tahun, semua dia orang. Dan dua-dua tu mati, Allahyarham Muhammad Azmi bin Cik Din dan Tuan Haji Mustafa. Dua-dua meninggal lah. Dia semari ceramah malam tadi. Ini balik malam besok, lusa dekat Masjid Senawang. Hari Senin apa nama di ceramah di Bangi dan sebagainya. Kemudian sambung pula menghujung sambutan tahun baru, forum perdana di Dataran Lang, di Langkawi, Anjuran Lada dan sebagainya. Dan saya tak perlu angkat tangan, tapi mereka dapat pahala. Sebab apa? Sebab pembina. Dia bina saya nak balik Malaysia, duit tak ada, dia minta dapat, mereka bagi duit ke saya. Without, tanpa angkat tangan. Lepas tu kadang-kadang orang bagi duit ni, dia tak main masjid, dia duduk jauh. Ni contoh dia. Lepas tu kreativiti tu penting, nak imarah masjid. Macam masjid ni, aircon ada, semua komplit ada dah. Suara mic pun bagus. Orang dengar seronok. Ada tempat masjid tu panas. Orang Kedah kata panas nak mampu. Kita duduk khutbah ni semua bulu jadi basah. Bulu ketiak meleleh hayak. Kita semangat. Kadang-kadang pergi ceramah, pergi khutbah Ustaz. Mikrofon kita terkah dulu. Yang mana dulu. Jadi kita kata haram semua. Orang pun marah. Dia kata apa ni, kedekut nak mempunyai AJK. AJK kena, memang kedekut pun. Saya pergi ceramah tu tempat Negeri Sembilan, hulu mana tu, 2-3 jam daripada rumah saya. 2-3 jam boleh balik mail Ustaz. Dengan jam, dengan hujan. Jarang senyap, sepi. Tak gelap babi je. Tengah duduk ceramah, keras tu, pecah ni, fuse. Rupa-rupanya imam pun. Tu saya tengok ayah anda jadi imam tadi, Masya Allah. Kalau duduk jauh tak nampak tengok muka, kata orang muda dah. Sebab baca semangat. Dia baca tambatnya tu abi lahab mi'at. Dia kata padan lah. Lepas tu saya tu niat jamak terus pun tak mau jadi imam lah. Slow sangat. Nak beritahu sahabat ni, semua peringkat jadi macam tu.
Sejak bila? Kata seorang profesor yang jemput saya, Dr. Yusim, dia kata, macam ni lah Ustaz. Dia kata dekat pegawai khidmat Dun. Dia kata, macam ni masjid, mikrofon. Apa tuan buat apa? Direct terus, apa aku berdiri, aku bukan orang politik, hampa panggil aku suruh. Siapa pembina? Penting semua benda. Ni kapek memang mungkin zakat bagi. Siapa bayar duit zakat? Ni nak beritahu pada kita. Sebab tu tafsir Al-Azhar kata, fatwa Al-Azhar kata, imarah ni bukan masuk main masjid semayang. Siapa bina? First thing, siapa bina masjid? Tanah siapa wakaf ni? Ya Allah. Kita wakaf tanah lepas kita mati. Jarang orang wakaf tanah masa hidup. Habis-habis tak boleh pakai tu, 5 lapis beruang ada beruk mak air pekok dalam tu. Bagi ke orang, bagi ambil wakaf. Orang masjid nak pergi naik gila, keluar-keluar masuk hospital bayar. Nampak tak? Tanam pisang babi makan, tak babi beruk mak air, tak beruk mak air orang. Ni contoh nak bagi tahu. Habis-habis apa nama ni? Ayat kata apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak ada dalam hidup. Siapa bina? Ini imarah. Yang keduanya ialah, iaitu dalam tafsir Al-Azhar sebut, fatwa Al-Azhar sebut apa dia? Iaitu imarah ialah siapa yang jadi pembersih dia. Kita nak mayang ni kadang payah. Imarah luah. Siapa mai? Dia kata, masjid Meru antara johan kebangsaan. Duitnya juta. Asetnya banyak. Pasal apa? Ibu-ibu. Apa nama ni? Tandas. Ada 20 pintu. 5 pintu Hajah Rogayah dan anak-anak. Bersih bila? Isnin, Rabu dan Sabtu. Tandas nombor 7, 6 sampai nombor 10. Haji Kamarudin dan anak-anak. Sampai macam tu, dapat masjid terbaik. Kolam ikan, siapa yang basuh? Siapa yang cuci? Siap jadi mandor. Siap jadi supervisor. Tanya siap mana-mana masjid. Berapa ramai orang boleh buat macam tu? Lepas tu dah lambat. Fatwa ni dia fikir sampai panjang. Imarah bukan main semayang semata-mata. Tapi siapa yang rajin main duk bersih masjid? Rumah Allah. Tak ingat ni rumah Allah ni. Pembersih. Apa lagi? Siapa yang kerja dia jaga time orang semayang, keluarga mana jaga pintu pagar masjid? Keluarga Haji Arsyad, keluarga Haji Ibrahim, keluarga Kak Limah bagainya. Ada hari dia. Kuliah duha, muslimat saja beratus, 700, 800 penuh dewan. Maknanya something berlaku. Percayalah. Masjid Temeloh Jaya. Kita tengok pun pelik subuh sampai keluar. Ish, mana mungkin buat kat pi rombongan. Macam mana keadaan dia? Tuan-tuan, ini contoh. Sebab tu, kalau tuan-tuan pergi Singapura tidak ada bantuan. Cari duit sendiri. Kami pergi ceramah pun tujuan mereka ialah untuk mudah banyak dapat duit. $10. Singapura dollar. Dapat kutipan malam tu dapat $15,000. Dua dah $45,000 dah. Ni contoh. Sebab tu apa dia? Yang ketiga, fatwa Al-Azhar kata apa? Imarah ialah memberi perkhidmatan kepada masjid. Ini bapak Singapura tadi ni. Dia kata apa? Kami sibuk, we are very busy. So, we tak boleh datang masjid. So, kami nak bagi duit sampai. Kami tak sampai. Tapi duit kami sampai. Pun namanya imarah. Tengok cek. Kita agak-agak macam mana Ustaz? Ulok tabung main relinnya. Main relin. Tengok lalu. Buh RM5 kira megah dah sak lah tu. Lepas tu perasan diri bagus, cerita ke orang, aku ni kapi masjid mesti derma. Manusia paling malang bila dia rasa feel the best.
Manusia paling baik do the best. Manusia paling malang rasa dia baik. Manusia paling baik ialah dia buat baik. Be the best, don't feel the best. Buat baik, jangan perasan kita baik. Kita main masjid bagus, main masjid, main bagus-bagus. TV tengok orang tak main, tak tahu jadi apa anak Allah tu. Payah tegak tu lah kerja. Pak pun sama. Kita dihukum orang kat luar. Bila orang Amerika, macam tengok orang kaya, tengok aku kaya ni semua mengarut. Kalau orang benci kekayaan pada orang, macam mana kaya nak main kat kita? Patut orang kaya kita wajib dekat dengan dia. Dia tak main tak apa. Tapi jadikan sebagai orang yang ada saham dalam masjid. Itu imarah. Tuan, saya ulang balik, saya tak lama tuan, ayah anda lama lagi. Tapi sendawat ada 58 masjid bawah saya. Masalah ditegur, tak makan saman. Masalah dinasihat, tak mau terima. Dia masalah tu. Macam saham. Orang kata buat mai tu tak buat mai. Lepas tu marah. Ni contoh. Macam mana nak makmur? WhatsApp masjid bergaduh sama sendiri. Dalam WhatsApp grup masjid ada yang duk ahli dalam WhatsApp grup tu hantar gambar perempuan, abang malam-malam Jumaat. Apa ke benda ni? Punyalah bodoh macam tu. Tak faham apa function tentang WhatsApp grup masjid. Makin hamun, sudahlah masjid ni Pak Imam lah. Dia je, kroni dia je. Surat mengatakan yang boleh makan masjid imam dan zikir sahaja. Takkan itu tak kerti baca. Masjid tempat bergaduh. Sebab tu PKP memang betul-betul ujian kat kita. Unrespected. Dah tak jerti hormat orang dah. Dengan kami Facebook dia tulis, ustaz ni penakut, takut tauliah kena tarik oleh Jabatan Islam Selangor, nyatakan kebenaran pahit. Ni masjid kenapa bla bla bla. Allah payahlah bagi tahu orang ni. Saya cabak ni duduk di mana? Bagi tahu kedai kopi kalau ada, mai kita jumpa di sekarang biar elok. Saya kata DM CPM kat dia. Berani ke dia buat demonstrasi depan istana? Apa katanya sana? Saya kata, masalah masjid di bawah istana. Bukan bawah menteri besar. Bukan bawah exco. Bukan bawah Perdana Menteri. Bukan bawah Menteri Agama. Di bawah tuanku. Di Kelantan sampai lah. Tak boleh buat kuliah. Sampai lah. Tu. Orang tegur, orang nasihat, dia bodoh sombong. Ini contohlah. Macam ke Dr. Hanafi pun ni kan. Kena Dr. Hanafi. Yang bini dia bawa video semua-semua. Dia kata jangan duk aib macam ni. Orang lelaki main tu. Ustaz pun sama. Jenis jantan-jantan juga. Payahlah dapat perempuan macam tu. Ini contoh. Kita kata kita tak menyokong dia. Kita tak support dia. Tapi cara hang buat lebih hina daripada dia. Duduk viral satu dunia tengok. Katalah Dr. Hanafi tiba-tiba dia kahwin senyap-senyap. Nak kata apa? Pegawai kerajaan bukan dia minta biar mudah menikah. Loi tak boleh. Askar tentera pengsan dalam kandang kena menyara 3 hari. Habis semua pencen dia. Ketika sahabat saya mohon poligami, hakim tu pula cengih kawan saya satu usrah dengan saya. Pengsan askar tu sarjan major, sarjan. Toyong jatuh. Seat pad ke, sadu ke, sudu lepas tu. Apa perkhidmatan kita dengan masjid? Itu disebut imarah, maksud dia bukan sekadar tempat yang dikatakan hanya untuk ibadah. Mengecat, Maimunah minta izin dengan Nabi nak mewangikan mihrab. Nabi bagi. Mengimarah juga. Ini contoh dia. Sebab tu dulu saya buat apa nama azan seram tu dekat 7 juta tengok tu. Memang semua benda mengambil peranan. Betul masjid Bilal kita sekian.
Mana anak muda kita? Saya, ayah anda, Masjid Bukit Larit, saya kata 5, saya bang. Sebab Bilal bagi benaran kat saya. Seorang okey lah. Boleh lah. Kita bang hak dulu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kedah punya azan. Dengar tolong no. Dia pun tahu Aisyah Ustaz Wai. Bang. Putih kawan-kawan kita ada main ketok genang belakang. Gedung. Aisyah lah tu. Sampai hancur, sampai lubang, sampai jerelui genang tu. Dan sampai sekarang mereka pegang masjid. Sampai lah mereka pegang AJK masjid. Kawan-kawan kami yang merapu kat masjid. Barakah. Seorang jadi Bilal, sampai lah jadi Bilal. Jalan jadi AJK, bagai mendahari, menega, masjid dia buat juga. Barakah. Dan tuan, muslimin-muslimat sekalian, baik itulah dalam bahasa mudahnya, kita tidak nafikan bila sebut tentang mengamarahkan masjid, akan azan dulu. Azan dulu, no? Azan dulu, kita bagi azan. Silakan. Masuk dah? Tak lagi? Nanti beritahu bila jangan malu cakap kat. Sebab kami dalam TV bersama enggak, dia suruh tengah sudah cakap, dia suruh berhenti. Okey dah, masuk dah. Lepas tu insya' kau start pasal pukul senang. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم بارك. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, telah pun masuk waktu Isyak. Jadi insya-Allah kita teruskan bicara ilmu kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi Ustaz telah pun mengupas mukadimahnya berkaitan dengan imarah dan telah pun disentuh sedikit sebanyak tentang kepimpinan dan orang yang dipimpin, bagaimana peranan kita sebagai jawatan kuasa masjid untuk menarik orang-orang yang datang ke masjid. Dan antara yang disentuh sebentar tadi tuan-tuan juga ialah yang kita faham tentang imarah ini bukan sahaja menghadirkan diri ke masjid, tetapi antaranya juga ialah kita bantu binaan masjid, yakni dengan beri duit. Nah, yang keduanya ialah orang-orang yang turut serta dalam membersihkan masjid. Macam Ustaz sebut tadi, kan minggu ni kita boleh mulalah. Minggu ni keluarga Tok Siak dulu mai. Boleh Tok Siak? Tok Siak. Boleh Tok Siak. Minggu keluarga Tok Siak mai dulu. Dia kata kepimpinan melalui tauladan. Tok Siak mai dengan keluarga dia dulu. Lepas tu minggu depan Tok Siak atoklah orang lain pula. Ada nak boleh? Tak kata apa. Dah nak boleh? Boleh. Boleh. Jadi tuan-tuan dan perempuan tu lebih kuranglah bersihkan masjid. Kemudian juga Ustaz sebut tadi antaranya kita beri perkhidmatan kepada masjid. Contoh, selain daripada bagi duit, kita boleh memberi sumbangan. Contohnya masjid ni tengok tu ada sedut habuk. Ni masjid beli ke orang bagi ni? Orang bagi, orang wakaf. Alhamdulillah tuan-tuan. Jarang nak jumpa ni sedut habuk ni. Biasa main masjid semua habuk. Masjid ni tak ada habuk. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi seterusnya kita nak teruskan bicara ilmu kita ini, iaitu Ustaz, apakah masjid ini hanya melibatkan pentadbiran dan pengurusan sahaja? Bagaimana pandangan Ustaz? Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Lutfi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Memang kita tak nafikan masjid dari sudut menggamit pengimarahan di kalangan ahli qaryahnya ialah bukan sekadar gamit untuk mai semayang, tapi gamit untuk melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Bagi contohnya, sebab masjid merupakan simbol kepada kesatuan. Tengok di Shah Alam, boh teruk mati kat 20 lebih lah. Yang baby mati, mereka kata kalau ayak betul-betul surut nanti ni, maka rasa-rasa ramai lagi yang mati. Asalnya 4 orang, 5 orang, lalah jadi 24 lebih dah. Itu yang semalam. Tadi saya tak tengok lagi laporan macam mana, yang kawan kita duk update dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana masjid Bukit Jelutong, masjid Diraja, masjid yang memang aktif seaktif, dan masjid tu Masya Allah bersih sebersih-bersihnya, bagus masjid dia, tapi tempat pengumpulan masyarakat. Bila kenapa? Musibah. Cuba tengok. Walau bagaimanapun ada juga ayahanda yang masjid yang tak benarkan. Dia kata takut masjid kotor. Tuan-tuan nampak ni salah. Kepimpinan dalam masjid ni rasa masjid tu macam bapak dia punya. Dan ni dia. Cuma ditegur baru-baru ni ada ikhtilat perempuan dan lelaki masa ambil itu. Jadi ada bagi bahas balik, masjid kesucian tetap kena jaga. Ada pengasingan. So barang perempuan-perempuan, laki-laki. Ini bukan supermarket, ini bukan market ikan. Yang tu memang kita sokong lah, maksud dia arahan ataupun nasihat kita sokong amat sangat. Sebab kena jaga kesucian masjid. Dia bukan masalah Pak Imam serban tak. Bila bertemu dengan perempuan dia jadi reban habis. Itu nak kena ingat betul-betul. Tetap ikhtilat tetap haram. Ikhtilat tetap tak boleh. Melainkan dalam keadaan katalah dah memang dah teruk sangat, dah satu bah tu berlanggang apa jatuh hak perempuan timpa lelaki, lelaki timpa perempuan, itu pakat cerita lain. Selagi boleh kita pengasihan ikhtilat tak berlaku, insya-Allah maka akan jadi keberkatan. Tapi nak bagi tahu itulah peranan masjid. One stop center.
Itu antara dia. Sebab tu dalam bab-bab ini masyarakat dah tak boleh dah rasa bila dia masuk masjid tu dia rasa dia masih lagi ada satu pangkat, darjat. Tak boleh dah. Kecuali pembesar negara negeri datang tu lain cerita, tu bukan soalan dia. Dia mari nak rasmi betul tolak cerita. Tapi kita biasa ni dalam masjid ni ada pangkat pengarah. Dalam qadiyah dia tu ada pangkat timbalan pengarah. Bila main masjid tak usah duk sebut tentang benda tersebut. Kecuali bila dia main tu sebagai kita program dan sebagai dia dana dia bagi semua, sebut sebagai ambil orang kata apa nama ni penghargaan, bagi penghargaan kat dia. Tak masalah. Tapi nak bagi tahu masjid mestilah keadaan dia. Seorang pengetua sekolah cemerlang, sekolah sains di Kuala Sangat tempat dia cemerlang, anugerah. Bila sampai mana ambil anak waktu balik jam 1. Termasuk salah seorang menteri besar negeri Kedah kena duduk dekat luar pagar sehingga pukul 1 baru boleh masuk. Dia kata, no menteri besar, no menteri. Sekarang saya yang paling besar. Memang, cikgu anak murid dia kalau tak solat subuh, dia pergi terajang loka pintu semua habis. Bertumbang tengah tergalik. Cikgu pun dia kata, cikgu mana yang kasut dia paling kelat. Kata cikgu mana yang paling bersih. Tu, memang hebat tu. Dia buat macam Muhammad Al-Fatih. Siapa yang paling banyak baca Quran? Saya. Siapa yang paling banyak qiyamul-lail? Saya. Tentera tak boleh nak jawab apa, semua dia. Dalam masyarakat siapa lewat memang ada sound straight. Ini ke cikgu mengajar anak murid? Macam mana budak-budak tak lewat mari kelas? Kalau kita pun jadi macam tu sekian. Orang Kelantan, orang Bacuk saya. Dah becen dah. Subhanallah. Kalau kita kotak tu main sekolah dia, pergi parking jauh, tumpang motor orang lain. Segan dengan dia. Macam seorang polis, pangkat besar dalam polis. Dia sebut nama tuan-tuan semua tahu. Pangkat dia buat dekat surau. Pangkat dia buat kat masjid. Siapa tak mai tengok tak ada nama sekian, dia akan mana pergi mana sekian. Bila kenaikan pangkat, dia sebagai interviewer. Apa dia buat? Dia suruh istighfar, suruh baca Fatihah. Berpeluh buat-buat ni. Ada dah pencen dah, dia buka mak tafiz di belah-belah seat. Sebut nama tuan-tuan semua kenal. Last kali tak siap dapat jadi ketua siasatan jenayah negeri Kedah. Anak dia hafiz Quran. Mengajar sekali. Anak dia sekolah agama belakang. Tuan-tuan, sebab apa? Ini kita panggil hak kalimah saya sebut tadi, kepimpinan melalui teladan. Subhanallah. Kita pun tak mampu. Saya pun tak mampu gitu tuan ni ayah anda. Sebab apa? Inilah kesungguhan. Sebab tu kalau kita lihat, masjid ni dalam bahasa mudahnya merupakan simbol kesatuan umat. Main masjid ni tak kira ideologi. Parti apa pun tak kisah. Mai duduk sama-sama. Bincang sama-sama. Macam baru ni banjir. Kan orang ukit balik, mana suara orang sekian-sekian. Dulu kata kat Kelantan tak ada parit. Negeri hang paling banyak parit dalam Malaysia pun boh. Faham tak faham tu? Mulut tu jahat. Senyap sepi, tak ada statement langsung. Ni orang Shah Alam. Oh Kelantan tengok awak tak bah, parit banyak, orang Kedah boh, balak banyak sangat. Habis Shah Alam mana ada pokok balak? Pokok kemoja banyak, rubuk. Jangan tuan-tuan. Bila mari musibah, jangan duk tuding sana, tuding sini. Ni mana menteri ni, mana wakil rakyat tak nampak pantai tu, kami tak makan sehari. Dia ingat menteri tu duduk sebelah rumah dia. Takkan tak tengok Facebook ni, viral, maki ramun. Imam Junaid kata, siapa yang jadi musibah main ni, kalau maki orang, maki musibah, itu balak bagi dia. Tapi kalau siapa-siapa kena musibah, dia sabar dengan musibah ni, itulah merupakan ujian bagi dia. Different. Kalau saudara Abdul Razak, malam 17 malam 18 hari Jumaat baru ni, bini dia mati bersama 8 anak dia. Dia berumur 17 tahun sampai umur 10 bulan. Dia cuma teriak je. Nampak macam mana Allah ambil anak bini saya. 8 anak tuan-tuan. Seorang ada dengan dia. 8 anak bini seorang. 9 orang mati sekaligus. Yang hampa Tuhan ambil rumah hampa, Tuhan ambil kereta hampa, depa Tuhan ambil nyawa anak depa. Tak boleh nak salah siapa. Semua benda ni ma asaba min musibatin illa biiznillah, dengan syarat may yu'min billahi yahdi qalbah.
Semua benda berlaku atas kerana izin Allah. Siapa beriman kepada Allah, Allah bagi 2 level. First level is sabar, second level is ketenangan. Abuse, tak kena abuse. Guru silat, manakah pelawak, manakah artis pelakon. JKK, Jawatankuasa apa? Kampung kan? Jawatankuasa Kucak-kacir kampung. Lepas tu dia kena tegur oleh pihak atasan, tukar dah. Apa benda lupa dah baru ni. Kan? Mereka ada siniran-siniran kat JKK kadang-kadang tu, puak ni pun hajar kat pelawak ni pun. Celah-celah lawak tu kena kat kita. Saya bukan terlibat, tapi Alhamdulillah lah, apa benda mereka nak refer bab jadi pondan apa semua tu, kita bagi tahu, tak bayarlah ambil seluk-seluk pondan tu. Kan, pakai pelik-pelik, tak seronok, tak elok. Cerita lain lah. Bagi nasihat mana patut. Sebab terlibat dengan sepah tu sinar dalam radio sinar 2 tahun sebelum saya masuk hospital. Kan, Suhaib, Rahim dan juga apa nama ni, siapa apa? Jeb. Jadi tak apa, nak berita dalam masa mudahnya, ringkaskan apa sebut dia pergi ke dia orang tu lupa pula dah. Ingat tak? Maksud dia musibah ni dengan izin Allah, Allah bagi kepada kita ketenangan dan juga kesabaran. Dalam sebuah hadis Bukhari saya, hadis sahih. Bila Allah pergi satu, Allah suruh malaikat cabut nyawa anak si fulan, malaikat pergi cabut anak dia, cabut nyawa, bagi tahu ke Allah, ya Rab dah ambil nyawa. Apa dia kata? Hamidaka ya Rab wastarja'aka ya Rab. Bila kami cabut nyawa anak dia kata apa? Alhamdulillah. Second dia kata inna lillah. Maka Allah pesan kat malaikat, ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu bi baitil hamdi. Jangan lupa engkau benakanlah sebuah rumah untuk si ayahnya di syurga, dan namakan rumahnya itu rumah pujian Tuhan, Baitul Hamdi.